kita ada orang bermusafir untuk cari duit, pergi ke negara-negara ni, outstation untuk apa? Untuk cari duit. Itu pun satu. Dapat juga fawaid dia. Yang ketiga, ilmu. Ilmu. Yang ni kita akan dapatkan. Selain bertafrijul ham, kita akan dapat ilmu. Niatkan untuk dapat ilmu. Lepas tu jangan rugikan masa kita dalam majlis-majlis. Jangan tidur. Dengar. Bagi itulah. Sebab rugi kita tak akan pergi balik ke sana dah. Tak tahu bila nak pergi. Kita bukan pasti umur kita panjang ke tak. Kita tak tahu esok kita hidup ke tak. Kita berharap moga Allah Ta'ala berikan fawaid dan faedah kepada kita dalam kehidupan. Yang keempat, adab. Dapat adab. Jadi kita pergi ke mana-mana tempat pun, kita mengambil adab di tempat tersebut. Kalau kita berjalan dengan guru, dengan orang alim, maka kita akan tengok adab orang alim tersebut ketika bermusafir. Lepas tu kita nak kenal orang, kenal dia ketika bermusafir. Kita nak kenal sahabat kita, bila? Ketika bermusafir dengan dia. Waktu tu kita akan kenal dia. Sebab musafir ini, as-safar qita'atun minal azab. Safar ini adalah sebahagian daripada azab. Lepas tu bila ditanya kepada Imam Haramain radhiyallahu an, apa makna as-safar qita'atun minal azab? Waktu tu Imam Juwaini baru meninggal, ayah dia baru meninggal. Imam Juwaini, ayah kepada Imam Haramain baru meninggal, ulama besar, wali Allah Ta'ala. Imam Haramain bila ditanya, ya Imam, apa maksud as-safar qita'atun minal azab? Itu kata dia, bifaraqatil habib, hada min al-'adab. Itu azab. Sebab apa? Berpisah dengan orang yang dicintai. Tu ayah dia dah bermusafir bertemu dengan Allah Taala, berpisah dengan dia. Maka tu azab yang sangat besar. Kita kalau musafir itu azab. Sebab apa? Sebab kita berpisah. Kita datang ke sini azab ke tidak? Kau rasa tenang duduk di Mesir, rasa nak duduk tu. Saya baca medik lagi lah. Bila nak habis 6 tahun ni. Nak habis. Kami nak posting dah ni kan? Lepas tu katanya balik, nak main balik tak? Balik. Wallahualam saya. Kami nak tidur es pula lah. Balik tempat lain pula. Nadir sangat yang kata, saya sangat seronok dulu di Mesir Ustaz. Dan di sini adalah bumi yang Masya Allah. Nadir, kita tak kata semua, tak kata gitu. Nadir, kan nadir lah hukum alam. Maksudnya macam tak ada. Sikit sangat tu kan macam tak ada langsung lah. Dia ada lah maksudnya. Maksudnya kalau nak kata nak datang balik, nak duduk sini sampai doktorah dan sebagainya, ambil doktorah, dia tak memanglah kami kena balik posting dulu, tak apa lah. Lepas tu bila posting tu, boleh nak sambung balik, boleh tak main sini. Dia nanti nak jalan ke tempat lain pula. Ada yang pegang itu. Bukan kata belajar medik, belajar agama apa sama? 4 tahun. Oh 4 tahun nak belajar. Oh tak larat dah duduk. Oh macam-macam Aish tak larat tengok Aish. Kenapa jadi gitu? Orang dia tidak akan merasakan suatu malam yazuk lam yadri. Ya, dia tengok bumi Mesir sebagai bumi yang debu. Itu saja. Dia tak nampak di sebalik debu tu ada apa. Nampak tak? Jawab nak dapatkan harta karun lah. Kalau kata dia nampak harta karun tunduk di dalam tanah, dia akan sanggup berdebu untuk dapatkan harta karun tersebut. Betul tak? Sanggup teruk dan sebagainya untuk dapat harta karun tersebut. Tapi dia tak nampak harta karun sebab dia duduk korek dia nampak tanah. Naik balik. Rugi. Tanya orang yang korek sampai ke harta karun tersebut, dia akan dapat. Hidup di mana pun, niat untuk kita ambil ilmu. Yang tadi yang keempat, adab kita. So kita pergi ke Turki, tengok adab orang Turki. Bukan adab sebut dia ambil untuk kutuk orang Mesir. Tengok orang Mesir tu, tengok Masya Allah, sampah di jalan-jalan semua ada sampah. Turki, Allahu Akbar. Nak jumpa sampah tu, kita pasal buat, kita kutip balik. Ada sampah. Allah Allah kata kan, dia pun kata comel. Tak kita pergi dia tengok sampah tu. Allah tak nak tunjuk kat kita kan. Maksudnya tengok begitu. Ada orang yang pergi dia semata-mata untuk tengok kesalahan orang. Dia kata Turki betul ke dia kata negara Islam. Recep Tayyip Erdogan. Betul ke tu dia tu? Dia pergi ke sana tengok orang Turki seksi daripada orang di sini. Dia kata teruk, Turki bukan Islam pun teruk. Dan dia pergi ke sisi tu. Dia tak pergi ke sisi orang yang duduk di kampung-kampung, yang duduk dengan Syekh Badi'uzzaman Said Nursi. Tak nampak kampung-kampung tu. Alah macam pergi ke Malaysia. Pergi ke Malaysia bawa pergi ke Zog tengok. Jalan dekat ke SCC. Kan? Jalan ke SCC tu. Jalan Hang Tuah. Apa tu tengok. Jalan Raja Laut. Tu dia orang KL. Katanya Malaysia ni hebat sangat, kan? Dan bayang nak tengok teruk. Tapi cuba pergi ke kampung-kampung, cuba pergi ke majlis-majlis ilmu. Kita akan jumpa orang-orang yang lain daripada orang yang kita tengok di luar, di jalan. Nampak tak? Atau kita tengok ibrah kita ni, kita nak pergi cari buat apa? Ambil adab.
Dalam perjalanan ni tengok adat, tengok kawan, sabar, tu semua kena ada. Sebab kita minal azab, kita akan berpisah. Kita main daripada Malaysia main ke sini. Nah, azab kita tak pisah dengan mak ayah kita, pisah. Nah, walaupun jumpa kawan-kawan di sini tetap rindukan nak balik ke sana. Nah. Manakala kalau kata kita apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada saya pun nanti akan azab juga. Tak azab apa dah, saya pergi dulu seminggu, Zaujah duduk di sini. Lepas tu baru dia pergi. Tapi tak apa, ingat. Kasratul masas taqta'ul ihsas. Kena tu ulama-ulama suruh orang musafir pisah sat dengan keluarga. Sebab apa? Sebab kalau duduk selalu sangat kasratul masas, banyak bersentuh, taqta'ul ihsas, akan menyebabkan akan hilang syuur dalam hati kita ni. Rasa sayang, rasa rindu hilang. Tidak. Cuba kita berpisah kali kan. Kita tak pernah pisah dengan keluarga kita. Duduk di rumah. Duduk di rumah manja. Tak pernah keluar pergi ngaji kat luar. Nah, duduk rumah lagi tidur. Mak tengok muka kita lagi, mak akan kata apa? Hang ni aja tidur je aku tengok. Keluar semua. Mak kata gitu. Tidak. Tapi cuba kita duduk di luar. Mak kata bila nak balik? Betul pula, dia lain. Kenapa jadi gitu? Kenapa tadi dia jadi ihsan dia kurang? Dia suruh keluar pula. Kenapa suruh keluar? Karena kasratul masas taqta'ul ihsas. Orang kalau kata duduk di tepi pantai, mula-mula dia sampai, tengok orang pakai bikini. Tak maaf, kita tak duduk di tempat tu. Kita cerita bagi contoh. Orang lelaki, dia duduk tepi pantai. Orang perempuan duduk tepi pantai. Yang nafsu dia teruk, dia suka tengok orang lelaki pakai seluar dalam. Orang perempuan, orang lelaki pula nafsu dia memang nafsu memang ke arah tu. Tengok orang perempuan suka pakai bikini. Dia tengok orang perempuan pakai bikini. Oh, duduk di mana? Siap sewa lagi kerusi tempat nak tidur. Tak ni pakai spek hitam. Mata melilau. Dia tengok orang perempuan pakai bikini lalu depan. Mula-mula tengok dia akan rasa seronok. Betul? Angguk. Tak betul lah. Memanglah nafsu memang begitu. Hak tak angguk. Oh, ni tak normal ni. Normal lah gitu. Maksudnya orang tu orang lah. Kalau dia itu tak tengok tak apa tu malaikat tu. Tu kena naik ke alam yang ketujuh, kan? Langit yang ketujuh. Jadi dia naik tengok, maka dia akan naik nafsu dia. Dia seronok. Tapi cuba lama sikit tu, selepas setengah jam. Dia akan jadi apa? Dia tak rasa apa. Orang lalu tepi dah, tak tahu. Sebab tu kita tengok, no? Orang yang pakai seksi, duduk sama-sama mereka dah hilang, dah ihsas mereka sama-sama mereka. Lepas tu mereka sosial teruk. Kenapa? Taqta'ul ihsas. Tak ada rasa malu, tak ada rasa apa, boleh tepuk tampar, boleh tepuk punggung orang perempuan ni, sama-sama lelaki perempuan. Nampak? Kenapa? Taqta'ul ihsas. Ini masalah. Sebab tu Islam ni kata antara fawaid, kenapa orang perempuan kena pakai tudung labuh? Tudung, tak labuh pun tudung. Yang menutup dada, pakai baju yang lengkap, tidak pakai yang buka aurat. Kenapa orang perempuan pakai gitu? Tidak yang pakai ketat-ketat. Kenapa pakai gitu? Kenapa? Kerana kalau taqta'ul kasratul masas taqta'ul ihsas. Kalau dia pakai ketat selalu, orang tu tengok, orang jadi geli tengok aku. Betul tak? Orang tak apa. Tapi cuma perempuan tu dia macam pakai baju yang besar daripada badan dia. Kemudian pakai tudung tutup dada dia, tutup rambut dia, dan sebagainya. Maka waktu tersebut orang yang nak ambil dia sebagai suami, orang tu sangat syukur untuk ambil dia sebagai suami. Sebagai suami, sebagai isteri, orang tu akan sangat seronok. Saya kena jadi bini pun. Sebab dia tutup semua. Sebab tu isteri, perempuan-perempuan, doktor semua ni kan ada ustazah. Doktor semua. Kalau kata jadi isteri nanti, duduk dalam rumah, jangan pakai seksi banyak kali tu. Jarang-jarang kan berseksi dalam rumah. Hak ni yang ulama-ulama ajar ni. Ni guru saya yang ajar pada saya. Guru saya abang pada saya. Dia kata apa ni, isteri di rumah jarangkan memakai pakaian yang seksi sangat. Jarang-jarang kan. Pakai macam biasa, pakai baju kurung, pakai ni sampai duduk masak. Pakai baju dalam, bukan baju kurung jubah. Pakai purdah gitu. Tak ada itu. Masuk dia suruh jagalah dalam rumah tu. Ya, tak pakai tudung pun, cuma apa ni, pakaian tu pakaian lengkap. Ni asal laki balik baju gelek yang beli dekat Mesir. Asal balik tengok baju gelek tu. Laki kata apa? Aku tengok hang ni macam dengan patung kat kedai tu. Dia jadi boring tengok. Tapi cuba kalau seminggu sekali pakai baju tu,
Laki buka-buka pintu, tengok-tengok tu dia duduk gelek lah. Waktu tu apa akan berlaku pada suami? Terbalik masuk dalam kereta balik. Maksudnya kalau terlalu gembira. Tapi kalau balik tiap hari tengok gitu lah, kali dia pun tak tahu. Sambil tengok TV, bini duk pakai gitu. Abang tak rasa apa-apa lah. Tak apa-apa macam ni dia. Faham tak? Jadi sebab tu kasratul masasah Quran esas lah. Kita kena, ya saya cerita ni memang duk cerita begini-begini. Ambil apa ni? Apa yang saya nak cakap ni faham kan? Tak saya takut ada orang yang jenis dia serius. Dia tak dengar lawak-lawak ni. Saya tak dengar ustaz lawak ni, saya nak ustaz yang serius. Serius masuk usrah lah cik oi. Masuk usrah, dalam usrah kita mesti berjuang. Takbir. Hidup ni kan tenang lah kan, senyum, seronok gitu kan. Tapi ada adab-adabnya. Ya, kamu jumpa saya tepi jalan, bukan saya duduk pergi depan kamu. Kita mesti tenang. Buat kamu mesti saya mungkin saya buat biasa dalam majlis saya macam ni kan. Suhbatu majidin. Yang kelima, berkawan dengan orang-orang yang majid. Orang-orang akhyar, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Katanya kita akan pergi ke sana jumpa dengan anak murid Syekh Badi Uzaman Said Nursi. Orang yang berkawan dengan wali Allah Ta'ala. Kita ingin ambil fawaid berkaitan daripada mereka-mereka ini. Nampak tak? Jangan lepaskan dulu. Kita nak jumpa dengan seorang doktor kan? InsyaAllah akan jumpa seorang doktor yang benar menterjemahkan kitab Rasail Nur. Kitab yang telah menjadi nur ke seluruh alam ini dengan fahaman dan juga pemikiran Syekh Badi Uzaman Said Nursi. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu juga ada menyebut berkenaan dengan safar ni. Dia kata apa? Dia kata inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu in saha taba wa illam yajud lam yadib. Nampak tak? Dia kata apa? Dia kata kalau kata aku tengok air ni, masalah berkenaan musafir. Dia kata musafirlah kamu. Aku akan bermusafir, kata dia. Kenapa? Apa faedah musafir? Dia kata aku melihat air. Kalau kata air ni duduk dalam bekas tak pernah bergerak, maka air itu akan rosak. Dia akan tumbuh dia punya panggil lumut dalam tu dan sebagainya. Kadang-kadang jadi kadar, jadi keruh air tersebut kerana duduk tempat tu saja. Tapi kalau kata air tersebut insaha tawah, kalau air itu berjalan, mengalir, maka air tersebut kita akan nampak sangat tenang bila melihatnya. Tidak. Dan juga orang. Macam tu dia kata al-asadu laula firaqu al-gha maftarasa. Nah, singa kalau dia tak berpisah dengan hutan dia, maka dia tidak akan cari makanan. Dia tidak akan mampu menjadi singa. Singa duduk dalam hutan, duduk dalam hutan. Nah, kijang duduk dalam hutan. Nah, macam mana orang nak tahu kata dia singa yang memakan kijang? Kalau dia tak keluar, pergi tangkap kijang tu, faham? Macam dia orang tak akan tahu keberanian seekor singa, kehebatan seekor singa, bagaimana tak keluar pada hutan. Betul? Tu. Wasahmu laula firaqul qus lam yasib. No. Panah kalau tak berpisah daripada busur panah, maka kita tak tahu kata dia ni boleh memanah dan kemudian boleh membunuh orang. Takkan sampai kepada tempat dia. Anak panah duduk dekat situ je, duduk. Apa guna datang? Faham? Macam kita tak pernah pergi ke mana, duduk. Apa kelebihan dia ni? Kita duduk saja, tak pernah bercakap, tak pernah kita memberikan pandangan pada orang. Orang nak tahu macam mana kata kita ni boleh memberi idea, boleh bagi pandangan dan sebagainya. Nampak tak? Itu waktu kata Imam Nawawi, Imam Allahumma salli ala Muhammad, Imam Syafi'i, kita berjalan. Kerana berjalan ni kadang-kadang boleh menyebabkan kita akan jadi luas pandangan kita. Beza dengan orang yang duduk di tempat dia saja, tak keluar, makan dengan makanan dia saja, dan tidur di tempat dia tidur saja, maka dia akan rasa cukup dengan apa yang dia ada. Orang yang pernah bermusafir tengok tempat orang, maka dia akan bersyukur dengan apa yang dia ada. Kita duduk Malaysia, oh rasa kita ni tak apa nak senang kan, nak hidup banyak. Mak kata kita mak tak ada duit banyak sangat. Tak kamu datang mengaji. Kamu dapat scholarship main ke sini, bagaimana mengaji sungguh-sungguh, belajar dari doktor yang pakar. Jangan doktor sekadar aja. Doktor sekadar nak cucuk orang waktu ni, balik kerja habis. Nak naik doktor yang sebenar-benar doktor. Bukan doktor sahaja. Doktor yang boleh memberikan faedah dan juga fawaid dan juga hidayah pada orang lain. Nah, tu kita naik doktor di sini, doktor yang boleh bagi hidayah. Bukan doktor yang semata-mata dia balik seronok dengan gaji dia, kemudian balik seronok dengan keluarga dia, balik ke rumah tidur beli barang seronok-seronok, barang mahal-mahal. Kerana dia doktor, gaji dia makin mahal. Nah, maka kita sebut dia seronok dengan kehidupan. Kita nak doktor yang mampu untuk dalam kerja dia juga, orang datang bertemu dengan dia, dia boleh bagi hidayah. Boleh bukan dia bagi hidayah, asbabul hidayah.
dia boleh bagi tunjuk orang pada Islam. Orang kata, alhamdulillah, saya doktor ustaz, tapi saya tidaklah pergi mengajar di masjid. Saya mengajar di hospital. Pesakit-pesakit saya yang tak semayang, kalau kata saya pergi bagi nasihat, dia mesti ikut kan. Nah, pakcik kalau tak semayang, pakcik mati esok. Semayang pakcik. Dia boleh cakap, saya tak boleh cakap ustaz. Ustaz tak cakap, orang main ke masjid. Dia kata, pakcik tu main saya, ustaz saya sakit. Pakcik tak semayang, mati pakcik esok. Dia akan kata, wah ustaz. Tapi kalau pergi jumpa doktor, doktor kata, pakcik, penyakit pakcik ni kronik dah. Pakcik kena tinggalkan maksiat, pakcik kena buat ni sekian, pakcik kena buat benda baik. InsyaAllah penyakit ni juga. Sebab ulama-ulama sebut antara benda yang boleh menyebabkan hilang penyakit, sedekah. Itu antara yang boleh menyebabkan hilang fakir. Mereka bagi sedekah. Oh, dia kata, boy, main hospital kan main masjid ni. Boleh bagi manfaat. Betul, kita bukan hanya ilmu kita saja kita nak. Jadi kalau dia belajar kerja, mak susah dan sebagainya, datang ke Mesir tentu dia orang lagi susah, tidak kubur tu. Jadi rupa-rupanya banyak lagi orang susah pada kita. Sebab tu kata para ahli ulama, nak jadi orang yang bersyukur kena tengok orang yang rendah pada dia. Bagi kita, kalau tengok orang yang tinggi pada kita, kita akan jadi kufur. Kita akan jadi orang yang tidak redha dengan diri kita. Kita tengok orang yang benar rendah pada kita. Tengok orang rendah, oh ada lagi yang rendah pada kita. Kita betul bersyukur pada Allah Ta'ala. Nampak tak? Ini maksudnya. Sebab tu kena berjalan. Berjalan, tengok alam. Baik. Jadi hadaf kita untuk dapat apa ni? Perjalanan ni yang disebut oleh Imam Nawawi, Imam Syafi'i tadi. 5 benda tu, fawaid tu. Kita nak 5 benda tersebut ada dalam perjalanan kita. 5 benda ni cukup lah. Kalau kamu balik dapat 5 benda ni, kira kamu telah bermusafir dengan musafir yang sebenar. Kalau balik tak dapat, kalau dapat salah satu pun tak parah. Yalah, kau dapat tafrijul ham. Seronoknya habis tak nak. Barang terlepas. Nauzubillah min zalik. Beli barang banyak-banyak, seronok. Tengok naik-naik ke terbang. Hak barang tu pergi ke Venezuela. Hak barang kita sampai, hak Venezuela ni sampai ke Mesir. Ini siapa punya Venezuela ni? Kita akan sedih balik waktu tu. Oh, sedih. Satu dah terlepas. Tafrijul ham. Ham balik ham sebab barang hilang. Nauzubillah min zalik. Kemudian apa yang berlaku? Dapat juga yang lain-lain tu. Adab dapat, ilmu dapat, ibrah dapat. Nanti kita nak dapat. Baik. Dan kemudian apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita yang disebut oleh para alim ulama, dia kata apa? Yang pertama dawabit. Kalau kita ataupun asas dalam kita apa ni, kita bermusafir ni, pertama kita benarkan niat kita kerana Allah Taala. Kemudian kita kena ada perancangan khas. Kita dah ada perancangan khas dah. Maksudnya pihak travel apa ni, Saqafah kan. Saqafah travel dah susun dah kepada kita semua apa yang kita akan lakukan. Dan ingat, musafir dia ada ketua. Nabi SAW sebut kalau kamu keluar bermusafir, maka kalau 3 orang lantik salah seorang jadi ketua. Ini kita bermusafir di sana, maka kita ada ketua kita yang khas. Jadi taat pada perintah ketua tadi. Taat pada dia dan jangan kita mukhalafah. Kalau dia kata sekian, jangan keluar pada sekian, ikut arahan. Nampak tak? Dia kata, okay, kalau boleh waktu ni boleh keluar, waktu ni tak apa kot, duduk di rumah. Kalau nak keluar juga minta izin. Dan kalau boleh ada apa ni, orang yang teman. Kita di tempat orang. Saya lagi bagi nasihat semua. Kita dah keluar tempat orang, jangan kita buat macam kita kata dah keluar ada Mesir ada Jaksi kan. Lepas tu ada Hizbah, Meram. Sini apa ni, Turki. Pemerki kan. Turki dah kan. Jadi kami apa ni, perubatan pun tak ada, Jaksi tak ada perubatan. Jadi kami nak buat apa, ikut suka kami. Kami banyak duit, ikut suka kami lah. Lakum dinukum waliyadin. Oh, sonok gitu kan. Kalau gitu keluar sendiri. Ini yang kalau gitu musafir gitu takut jadi maksiat balik pula kita. Kita niat mula nak tuntut ilmu, dan kita pergi buat maksiat pula. Maksiat kenapa? Sebab orang perempuan dia musafir dia agak baik berbanding orang lelaki. Kita kata orang lelaki tu nak ustaz dia keluar mana-mana, kami pernah keluar juga. Kalau gitu semua nak sama teruklah. Bagi kita orang perempuan ni dia ada benda yang Islam dia sayang dengan dia. Bukan menghalang, bukan tidak pergi jalan. Tapi kena jaga dia. Maksudnya jaga adab, minta izin dulu. Kalau boleh biar ada orang teman. Ada musyrif, ada ketua rombongan tu akan tempat perjalanan kita pergi keluar dan sebagainya. Kena ada musyrif juga kita pergi ke mana. Sebab kita di tempat orang. Tempat orang tu. Itu kena ingat. Saya duduk Malaysia tak nak musyrif pun Ustaz. Tak apa lah. Tak apa lah. Nak musyrif selalu pun tak kisah apa nak jadi musyrif kan.
Takkan nak bak kat jiran sebelah, tolong jadi Muslim saja. Wah. Tengok logik lah, tengok keadaan tempat lah. No? Kalau kita ada tempat orang dan kita ada peraturan kita sendiri, maka taat dan perintah, taat dan patuh pada perintah tersebut, itu juga termasuk dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Faham? Itu kena ingat tu. Dan minta pihak telefon pun akan pesan kepada ketua rombongan. Kalau diminta oleh pihak rombongan hak yang jadi bawah, duduk bawah kedudukan dia, kalau mereka minta untuk nak pergi berjalan dan sebagainya, keluar sekejap, ambil gambar rombongan ni, jangan hampakan mereka. Allah tak. Dan kamu pun kena faham kan. Bila bawa tu jangan bawa saja. Jom teman kami tak? Teman. Es krim beli 4. Seorang tu. Beli kat kedai sama. Dia es krim beli 4 ya, kat depa je beli. Kat musyrik suruh beli bili. Kami bayar semua benda, es krim nak beli kat dia juga. Bawa dia keluar, kamu bawa teman dan dia teman kamu, jaga keselamatan kamu dan sebagainya. Faham lah kan? Bukan dia nak minta 4 juta, bukan nak minta cincin 24 juta. Faham lah? Saya pesan sungguh-sungguh ni, jangan saya minta sungguh-sungguh. Saya ikut dalam apa ni, musafir ni sebagai sebagai guru pembimbing untuk nak baca kitab dan sebagainya. Dan yang bawa majlis ni juga adalah para ustaz, ya. Para ustaz yang mereka ni orang yang belajar di Masjid Al-Azhar, yang berguru dengan para masyayikh. Tolong jangan pesan pada sahabat-sahabat kita, jangan bagi sakit mata kami untuk melihat benda-benda yang tidak elok dilakukan oleh kawan-kawan kita. Pesan itu yang saya pesan. Biar musafir dengan kami ni musafir yang memberi faedah, lain daripada yang lain. Maksudnya faedah kami dapat balik dengan iman, bukan kami keluar dengan nafsu, balik dengan nafsu. Kita tak mau gitu. Jadi musafir kami ni musafir dengan iman, musafir dengan balik dan tambah iman kami. Seronok tengok alam Allah Ta'ala, fikir tentang alam Allah Ta'ala, kami nak tambah iman kami lagi. Sebab dia sebut antara tanda-tanda menambah iman Allah Ta'ala. Nampak tak? Itu faham. Itu saya besar. Sebab manusia ni selalu lupa, takut-takut terlupa. Kalau dia berlaku juga macam tu, dia mungkin lupa. Kata dia sengaja, dia terlupa. Jadi pesan kepada dia, pesan kepada dia untuk jangan lupa lagi. Betulkan balik kita punya niat dan juga hadaf kita. Baik. Yang tu je lah. Ada lagi? Nak tahu apa lagi pasal siang ni? Saya tak tahu apa. Apa soalan? Banyak. Ada soalan apa-apa aku nak tanya berkenaan dengan apa ni, musafir dan sebagainya. Saya abang semua lah. Tak saya tahu saya akan terang. Saya tahu saya akan terang. Dan apa ni di sana lah. Cuma yang lebih itu saya akan serah kepada mungkin sejarah-sejarah itu. Bolehlah kita terang-terang sikit-sikit sejarah imam-imam, tapi kalau sejarah-sejarah berkenaan pembinaan, sejarah macam mana boleh masuk ke sini, saya tak sempat nak tengok-tengok benda-benda itu. Saya pun nak ambil ilmu di sana. Saya pergi sana untuk menuntut ilmu juga berkenaan Turki. Ingat tak? Kita pergi ke sana, salah satu yang kita nak ingatkan dalam hati kita sekarang ni. Kenapa kita ke sana? Kita pergi ke sebuah negara yang mana dulunya adalah pusat pemerintahan Islam yang pertama. Pusat pemerintahan Islam terakhir, khilafah yang terakhir dalam bumi Islam sebelum runtuh. Dan hubungan rapat di antara Turki Uthmaniyah dengan Melaka dan juga kerajaan Tanah Melayu pada zaman tersebut sangat rapat. Kerajaan pada ketika tersebut pernah meminjam beberapa kapal perang dan juga beberapa meriam ketika mana nak berperang dengan Portugis ke Belanda, lebih kurang itu. Pernah pinjam. Pernah ada delegasi yang hantar barang-barang peminjaman dengan khilafah Turki Uthmaniyah ketika tersebut. Tak sama ada Hang Lipo kan. Sama ada Cheng Ho kan. Juga menghantar tentera-tenteranya untuk membantu tentera Islam pada ketika tersebut. Dari China, Turki, Tanah Melayu. Ini adalah satu benua yang mana mereka ni saling tidak pisah pada zaman dahulu. Kita pergi tengok di sana dan kita fikirkan balik moga-moga dapat bertaut semula. Dan kemudian moga-moga bila mana kita sampai di tanah bumi khilafah Uthmaniyah ini, kita balik ke tanah Melayu ini dengan keadaan kita berniat untuk meninggikan balik khilafah Allah Subhanahu Wa Taala, menumbuhkan negara agama Allah Taala, negara Islam yang sebenar, bukan yang tulis dalam buku ya, satu Malaysia dan sebagainya. Itu yang kita nak yang sebenarnya. Faham? Jadi rehlah ni rehlah tarbiyah, rehlah dakwah. Jadi kalau yang dipesan oleh ketua rombongan dan sebagainya, kita keluar pula pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, bulan Nabi dilahirkan. Jadi apa salah kalau saya berpesan
untuk kita keluar di sana dalam keadaan siapa yang mula keluar esok 23 hari bulan akan balik berapa bulan? 28 bulan kan. 23 orang keluar, 28 akan balik. Maka kita sebaiknya untuk di sana tu kita banyakkan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Sultan Murad, Sultan Muhammad Al-Fatih, mereka adalah orang yang kuat berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Allah buka pembukaan pada mereka. Dan Sultan Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang ni adalah orang yang rapat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pergi ke sana, bumi yang juga diberikan perhatian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jadi apa ni, kita doakan semoga perjalanan kita ni diberi berkatan dan juga didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya cadangkan untuk sehari kita di sana habiskan berselawat banyak 1000 kali sehari sampai kita balik 28 kali. Saya 1000 kali. No? Selawat yang mudah, selawat Nabi Allah Khidir alaihi salam. Selawat Nabi Khidir senang. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sila. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Satu 1000 kali. Kalau ada banyak sikit Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Satu 1000 kali. Ya. Ada apa soalan? Bagaimana solat kami di sana nanti? Bolehkah solat jamak dan qasar? Baik, kita keluar 23 hari bulan, balik 28 hari bulan ya. Jadi 23 kira hari masuk. Jadi hari musafir lah 23. Okey, 24, 25, 26, 27, 28. 28 ni hari keluar. Jadi 4 hari kita di sana. Tidak? Okay. Jadi kita dikira 4 hari dah di sana. 4 hari dikira hari mukim. Jadi jamak qasar. Faham tak? Cuma hari masuk tu je. Sebab ada ulama-ulama kita di Al-Azhar kata kita jangan nak kira. Kita bertolak mungkin mau daripada sini. Flight 8. Flight 8 pagi. Besok 8 pagi tu. Ya. 8 pagi. Awal kat sana pun Anda tak tahu apa. saya Saya kira. Anda dah ingat 3 hari. Saya pergi buat macam ni. Main PS10. Tengok airport kan. Jadi pukul 8 pagi akan tolak kan. Sampai sana? ini yang untuk trip pertama. Trip pertama ni? Trip pertama. Trip pertama pukul 8 pagi. 8 pagi akan sampai sana? InsyaAllah pukul 10. 10. Okey. 8 pagi sampai sana pukul 10. Okey. Kalau kata ada jadual, kita tulis ni tak? 23 bulan. Ya, nampak? Okey. 23 bulan. Okey, pukul 8 pagi kan. Kita tolak sampai pukul 10. Okey, pukul 8 ni ya kita balas lah, kita jam pukul 9 lah kita bertolak. No? Pukul 8 lain betul tak? Pukul 9 apa? Ada bazar ni. Pukul 8 ni pergi ke airport. Tak. Okey, 24 hari bulan. 1 25 26 Apa cepat Q ni? Untuk perempuan tulis dulu, lelaki tulis 27 28. Okey. Jadi pukul 8 pagi sampai pukul 8 pagi esok ni, semua ni dikira sebagai hari musafir. Faham tak? Jadi kita sampai-sampai tu, kita dikira masih hari masuk. Jadi boleh buat jamak lagi. Hari masuk, faham tak? Jadi kira hari masuk kita lah. Kira hari untuk kita nak siap-siap barang kita. Kita nak apa ni, tengok-tengok tempat semua tu lah. Jalan dah hari ni lah. Jalan dah. Tapi tak apa, kira boleh jamak qasar sebab hari ni hari masuk kita. Kira hari masuk. Okey. Jadi hari ni kira hampir pukul 8 pagi esok tu, ke 24 bulan tu, tak boleh dah. Dah tak boleh dah buat jamak qasar. Hari tu kita tak ada jamak qasar dah. Sebab apa? Sebab kita kena 1, 2, 3, 4 hari.
4 hari ni 3 hari mungkin. Sebab dia kalau boleh musafir 3 hari dah. 3 hari nak ke bawah. Maksudnya 4 hari tak boleh dah. 4 hari 3 hari mukim dah. Mukim kena buat jamak, tak boleh buat jamak qasar lagi. Kena solat tamat. Dia solat tamat dah sampai 27 hari. 27 hari ni berapa pukul berapa pula balik? 28 balik pagi. 28? Pagi. 28 ni pagi kita balik. Pagi. Balik pagi. Jadi memang tak jamak qasar banyak kan. Kita nak tolak pagi ni dah. Subuh nak qasar apa? Subuh qasar kita tak mayang tu ya. Jadi 28 ni kita balik pagi sampai sini dah tengah hari kan. Tengah hari gitu mayang kat sini lah. Kan. Yang tak mayang apa sampai ni. Dah balik Turki dah iman dah tinggi dah. Boleh kan? Nampak tak? Nampak gambaran kan? Jadi faham dia gitu lah. Senang kan? Tak payah faham. Ya. Mau tusuk soalan. Oh. 8 jam kita. Ada. Okey, 24 bulan. Kita bawa kita ke sana nanti kalau kata kita bermusafir juga di sana. Maksud lebih pada 2 marhalah. Kita akan boleh jamak qasar. Boleh jamak qasar. Sebab kata Ustaz Hakimi ni kita akan pergi 24 bulan ni ke bursa. Bursa saham Kuala Lumpur. Bursa ni tempat Syekh Said zaman Said Nursi. Kampung tempat dia dulu. Dia dibina dulu. Nampak tak? Jadi kita akan ke bursa. Bursa kata Fauzan lebih kurang 8 jam perjalanan. 8 jam. Jadi kita boleh buat jamak qasar waktu tu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Kalau kita tulis pengalaman dan pengalaman itu adalah aktiviti-aktiviti yang ibarat saham akhirat kita. Contohnya bagi makan percuma kat penduduk. Adakah itu dikira riak? Takut-takut kalau menulis blog sehingga terhapus amalan sendiri. Jawab macam mana? Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu ada tulis dalam kitab dia Risalah Al-Mudzakarah. Risalah Al-Mudzakarah dia cerita ada amalan yang riak ni memang yuhbitul amal. Akan menghancurkan amalan kita dan akan menyebabkan tak dapat apa. Tapi ada amalan-amalan tertentu yang kita kena buat depan orang. Contohnya buat haji. Itu memang amalan yang kita nak sembunyi. Kan buat haji boleh sembunyi-sembunyi. Tak boleh orang tengok, duduk dalam kotak. Solat jemaah. Solat jemaah tak boleh sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi tak solat jemaah malam. Mesti ramai-ramai depan orang. Pakai tudung labuh, pakai purdah, pakai untuk aurat, tu semua depan orang. Pakai serban. Pakai serban tak kuliah lah. Depan orang. Habis tu. Itu dalam bilik ayat. Jadi ada amalan yang memang kita buat orang akan tengok. Baik. Jadi amalan tersebut kita kena jaga daripada riak. Satu kita kena jaga. Kalau kata riak juga, kita kata riaknya. Macam mana kita nak buat? Adakah kita nak tinggalkan amalan tersebut? Terus. Tidak. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni wali-wali Allah Ta'ala sebut ni. Yang ni kalau buka kita lagi, jangan-jangan masalah terus. Sebab dia ambil Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu sufi. Sufi itu syirik. Wali-wali besar. Sepak pun tak. Abdullah bin Al-Haddad dia kata apa? Kalau amalan-amalan macam ni, kalau kata ada perasaan riak dalam hati kita, kena lawan dan buat juga amalan tu. Kenapa kena buat juga? Kadang kalau kita tinggal, itu yang syaitan nak benar. Dia bukan tinggal, tak suruh kita tinggal. Sebab dia main ni dengan mengikut pada orang tu punya kefahaman. Orang ni mengaji bab riak, maka dia akan main riak ni. Riak tak boleh buat. Yuhbitul amal. Riak akan menghancurkan amalan kamu. Maka kita pun kena tinggal. Tinggal tu. Syaitan pun put tangan. Kenapa? Memang tu guna pun. Sebab kalau dia mengaji lebih sikit, dia kena lawan naknya riak tu. Dia lawan-lawan, dia buat juga. Maka dia akan menangis nanti syaitan. Tak berjaya aku dia kata. Jadi kena lawan. Baik, kalau amalan-amalan sebut pula boleh memberi semangat kepada orang. Kalau kita tunjuk kepada orang untuk bagi semangat kepada orang, maka itu dibenarkan, tidak ada masalah. Iqtidaan bih. Maksudnya untuk bagi ikut. Kita buat dalam blog kita tulis kita dah bagi sumbangan kepada fakir miskin, kita buat visi keselamatan ke Rohingya kan. Daripada sini pergi ke Rohingya kan, lepas tu pergi ke Gaza dan sebagainya. Untuk nak selamatkan orang di sana, lepas tu tunjuk gambar dia duduk cucuk, walaupun sekali tu dia cucuk, lepas tu dia tak cucuk dah takut. Lepas tu dia ada buat gambar buat teruk, walaupun dia rehat ya.
Tapi lepas tu dia buat tolong orang ambil gambar, bagi orang semangat. Nah, maka ketika sebut, moga-moga dapat pahala. Itu kita tak perlu bintang. Nah, kita tulis blog, kita tulis buku perjalanan kita ke Turki. Apa yang saya dapat? Nah, bab macam buku secangkir teh, penghilang letih. Kan? Cangkir teh, penghilang letih. Baru tak kenal. Ustaz Rizal. Buku tu saya baca, masya-Allah, tabarakallah. Walaupun saya dengan Ustaz Rizal tidaklah kenal dia, dan kemudian ada pandangan-pandangan dia yang saya memang berbeza dengan dia. Saya tidak bersetuju dengan dia. Ada beberapa pandangan. Tapi saya baca buku dia, saya ambil manfaat dengan dia. Ini Islam, nampak tak? Kita berbeza pandangan, kita ambil manfaat sama-sama kita. Nampak tak? Jadi saya ambil daripada buku dia, tengok masya-Allah, tabarakallah, dia tulis perjalanan hidup dia, perjalanan dia bermusafir ke Turki dan sebagainya. Menarik. Sonok baca. Ini perjalanan orang yang beriman pada Allah Ta'ala, bukan perjalanan yang sia-sia. Nampak tak? Walaupun kalau dia tulis tu, kalau dia pergi ke tempat lain, kita husnuzan dengan dia kan. Maksudnya memang dia pergi tempat, memang dia pergi dengan sungguh-sungguh. Baik niat dan hati dia tu memang untuk ilmu agama Allah Ta'ala. Nampak tak? Kita kena perjalanan kita macam tu maksudnya. Ada contoh perjalanan begitu. Maksudnya Allah Ta'ala. Boleh faham? Ada lagi soalan? Cakit teh, penghilang letih memang elok baca. Penghilang letih yang elok baca sebelum pergi ke sana. Sebab untuk dapat gambaran tempat-tempat ni apa sejarah. Sebenarnya dia masuk sejarah sekali. Tempat Troy di mana tempat Trojan, kawasan Trojan. Ada kawasan nama Trojan tak? Tempat Troy. Ada soalan? So lagi? Boleh minum tak? Boleh jumpa. Ada soalan lagi? Macam mana tu? Dia ke Bursa hari tu je. 24, 23 tu kita boleh sebab hari tu hari perjalanan masuk. Kita hari perjalanan kita. Nampak tak? Tapi kalau nak nak ikhtiar, nak berjaga-jaga, kan? Kita nak berjaga-jaga. Kita sampai ke sana, kita rasa kita mudah, senang, tak ada masalah apa. Kita tenang, tak ada apa pun. Lebih jamak, tak perlu jamak kosong. Main tamam. Sebab kalau mudah. Tapi dibenarkan dari segi hukum syarak, dibenarkan sebab dia hari masuk. Sebab dia 3 hari masuk. Kita kata hari masuk senang je, tak 2 jam je pun. Orang dulu boleh dah 23 hari bulan, nak pergi ke 24 hari bulan tu jalan berapa hari. Dia tidak mengira hari. Dia kira musafir itu. Dia kira safar. Jam apa dia punya. Kita sebab bermusafir, kita nak kena selesaikan masalah kita dan sebagainya. Jadi maksud kita sebut hari tu masuk tu boleh buat sampai 24 hari bulan tu. 24 hari bulan kita nak pergi ke Bursa dan balik semula tu pun kita boleh buat jamak kosong. Boleh faham? Tapi cuma 25, 26, 27 ni. Ini soalan ni lah. Sebab seolah-olah kita ni Allah SWT dia kira kita datang sini, kemudian kita akan selesai ke tempat dia dulu. Kemudian kita main pula semula ke sini. Cuma Istanbul ni kita dah ada tempat hotel tetap lah kat Istanbul. Dia sebenarnya macam ni. Kita faham tak? Kita main sebenarnya kita singgah sejak je, lepas tu kita nak pergi ke sana. Kita sebenarnya nak duduk di sini 4 hari pun kan. Faham tak? Jadi kita balik semula tu, maknanya kita pergi keluar dari tempat tu, kita balik semula, kita kata 3 hari lagi lah sebenarnya. Sonok gitu kan. Jadi kita kira 3 hari, kita 4 hari sebenarnya. Sebab kita di sini sebenarnya tempat dia. Kita bermukim di sini. Kita pergi bermusafir kata sebab kita ada tempat khas dalam sini. Jadi 4 hari ni memang tak boleh musafir. Hari ni je sebab kita pergi keluar. Dalam perjalanan tu boleh. Balik sampai semula ke sini tak boleh dah. Sebab tu bila kita balik nanti, kalau kita tak semayang lagi jamak waktu kita dalam perjalanan tu, Maghrib dengan Isyak, tengok-tengok sampai dah Isyak dah. Maghrib tak semayang, kita nak buat jamak takhir. Jangan tahu sampai ke sini dah. Qadha ketika tu. Sebab apa? Sebab kita dah sampai tempat mukim kita. Faham tak? Kita qadha dah. Nak buat jamak pun buat jamak dalam perjalanan semua. Sebelum sampai ke dalam Suar ataupun sempadan Istanbul. Istanbul aku datang. Dia faham? Betul.
pala orang lagi tu. Dia buat pala sana pula. Ustaz kata dulu boleh lah. Dia tak boleh lah. Lepas tu dia buat boleh. Dia tak boleh. Tanya terus. Senang. Tak faham tanya terus. Kita duduk kat sana semua. Bukannya saya pergi besar. Nak telefon pula ustaz saya ni mah. Kita duduk di situ semua sama. Ada lagi? Aku tak terlintas lagi pun. Kesadar tu banyak. Kita alhamdulillah dalam perjalanan kita ni diikuti oleh para sejarawan yang hebat-hebat lah. Ustaz Fatih kita, Ustaz Kiki. Saya dah tengok. Saya dah tengok dalam apa ni grup Safa tu, masya-Allah ni. Saya tak ada nak apa. Semua hak maklumat bagi semua. Copy paste. Copy paste pun hebat tu boleh cari. Boleh, insya-Allah. Ada soalan lagi? Boleh. Ada apa? Nak tanya pasal solat jamak kan. Kalau contoh kita dah perjalanan balik, tapi kita jamak kat akhir kat rumah. Tu tak boleh. Oh. Sebab dia dah masuk dalam kawasan mukim. Ini jamak cakap kosong. Oh, jamak saja, tidak kasar. Jamak saja. Jamak saja maksudnya. Jamak tak akhir saja. Maksudnya campur maghrib dengan isyak. Memang sebenarnya kalau cari pandangan ulama ni, cari pun jumpa. Faham? Maksudnya khilaf ni, kalau cari mesti jumpa. Maksudnya mesti ada pandangan ulama yang benarkan kita bila dah masuk kawasan kita boleh jamak ketika sebut dalam kawasan kita. Memang ada pandangan sebut. Tidak ada masalah. Memang ada pandangan. Cuma kita urus khilaf tu lebih baik. Faham? Memang ada sebagian ulama kata sebelum keluar daripada kawasan boleh jamak. Contoh saya nak pergi ke Iskandaria. Saya duduk di Hayu Ashir. Nak pergi ke Iskandaria. Jadi saya rasa takut tak sempat di Ramsis untuk saya nak solat apa semua sekali. Payah baca apa semua lagi, nak tak barang apa semua. Jadi saya kata saya nak sembahyang di rumah, nak buat jamak. Jamak di rumah. Jamak tidak kosong. Maksudnya jamak Zuhur, Asar. 4 rakaat. Itu baru saya keluar. Memang ada pandangan ulama Arab tu. Ada. Tapi jangan selalu. Kecuali kalau dah terlalu desak sangat, terdesak, barulah guna pandangan-pandangan begitu. Ni dah senang, tak ada masalah apa. Saja nak guna. Kita akhirafur rahmah. rahmah. Jadi azab balik kerana apa? Tu jadi mempermain-mainkan. Betul yang kita buat itu. Dan kalau kita dalam perjalanan dah senang, mudah. Kita bawa alat-alat kita semua, kita dah pesan. Bawa alat untuk musafir lagi tak elok. Barang-barang semayang apa semua bawa pergi elok. Buat dalam perjalanan. Senang. Dah malas dah Ustaz, payahlah. Tanda ada nak berak pun payah. Kalau dia nak balik rumah juga. Nah. Allah je. Di mana? Ada kita dah. Jelas tak apa yang saya jawab ni? Jangan. Senang keluar orang cerdik-cerdik ni. Faham cepat. Tak betul kan? Kita terang-terang faham tu. Keluar dengan budak-budak kelas istimewa, teruk kan? Faham tak? Ada lagi? Tak ada lah. Terima diucapkan kepada Fadil Ustaz Nazrul bin Nasir lah atas pengisian dan satu peringatan yang kita boleh terang sebagai begitu terisi lah kita pada hari ini. Terisi tak sahabat-sahabat? Betul? Alhamdulillah. Jadi pagi tak ada apa-apa kot untuk kita taklimat sebab semua maklumat kena boleh tanya di Facebook lah pada Ustaz Fauzan sendiri kan. Dan juga harap sahabat-sahabat ikhwan dan akhwat boleh ni lah pada hari ini buat persiapan yang lengkap dan datang pada tempat pada masanya yang masa yang diberitahu itu. Okay. Jadi dengan itu berakhirlah majlis kita pada hari ini dan kita ceramah relax dulu, kita bincang dulu macam mana dan para sahabat boleh bersurai
Dan kita tutup meeting kita dengan tasbih kafarah dan surah Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات